4 juta atau 43.6% pekerja telah kembali bekerja. Saya jangkakan jumlah ini akan meningkat dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang. InsyaAllah dengan peningkatan jumlah pekerja yang kembali bekerja dalam pelbagai sektor industri dan perniagaan, kegiatan ekonomi negara kita akan dapat digerakkan semula. Yang bekerja akan dapat gaji. Yang berniaga akan beroleh pendapatan dan keuntungan. Dan hasil pendapatan ini boleh dibelanjakan dalam sistem ekonomi kita yang akhirnya menjana pertumbuhan ekonomi negara. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada kerajaan-kerajaan negeri yang telah memberikan kerjasama kepada kerajaan persekutuan dalam usaha untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi di negeri masing-masing. Saya juga bersyukur kerana kes-kes baru COVID-19 kekal rendah dan terkawal. Kadar kesembuhan juga tinggi. Sehingga 9 hari bulan Mei, seramai 4,929 atau 74.8% pesakit telah sembuh. Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua doktor, jururawat dan semua petugas kesihatan yang telah bersama-sama membantu merawat kesemua pesakit ini sehingga mereka ini sembuh. Saya juga nak berkongsi satu berita baik dengan saudara-saudari sekalian. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh sebuah agensi pendidikan yang berpengkalan di Singapura, Malaysia berada di tangga keempat. Tangga keempat daripada 105 buah negara dari segi tahap kepuasan hati rakyat terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam menangani wabak COVID-19. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua petugas barisan hadapan yang telah banyak berkorban sepanjang tempoh 2-3 bulan ini untuk memastikan semua rakyat Malaysia terselamat daripada wabak COVID-19. Saya juga nak merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian, seluruh rakyat Malaysia dari Perlis hinggalah ke Sabah yang sentiasa berdisiplin untuk mematuhi arahan PKP dan PKPB sehingga memudahkan para petugas barisan hadapan kita menangani krisis ini. Hasil daripada usaha bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh para petugas barisan hadapan dan disiplin saudara-saudari sepanjang tempoh PKP dan PKPB dilaksanakan, kita telah berjaya menjadikan hampir seluruh mukim atau zon di negara kita berstatus hijau. Kawasan-kawasan ini tidak mencatatkan sebarang kes positif COVID-19 baru dalam tempoh 2 minggu yang lalu. Daripada 1,178 mukim, bahagian zon, sub-zon dan presin di seluruh negara, sebanyak 1,112 atau 94.4% telah dikategorikan sebagai hijau, manakala 62 atau 5.2% dikategorikan sebagai kuning dan hanya 4 atau 0.34% saja yang masih berstatus merah. Yang dimaksudkan dengan status merah ialah kawasan-kawasan yang mencatatkan lebih 40 kes positif COVID-19. Untuk makluman saudara-saudari, terdapat 4 kawasan setakat ini yang masih berstatus merah, iaitu Mukim Batu, Gombak, Selangor, Zon Batu, Mukim Batu, Kuala Lumpur, Zon Kampung Baru, Mukim Bandar, Kuala Lumpur dan Mukim Pedas, daerah Rembau, Negeri Sembilan. Bagi penduduk di kawasan-kawasan ini, saya nasihatkan supaya lebih berhati-hati apabila keluar rumah. Amalkan penjarakan sosial, pakai penutup mulut dan hidung, sentiasa bersihkan tangan dan kalau boleh kurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi penduduk di luar kawasan ini,
Nasihat saya pertamanya, jangan berkunjung ke kawasan ini buat masa ini. Itu lebih baik supaya kita tidak terdedah kepada jangkitan wabak COVID-19 ini. Keduanya, bagi penduduk di kawasan hijau, jangan ingat anda semua telah selamat dan boleh bergerak ke sana sini dengan bebas. Saudara-saudari mungkin beranggapan yang saudara-saudari tidak akan dijangkiti wabak ini kerana berada di kawasan hijau. Tapi saya nak ingatkan selalu yang virus COVID-19 ini adalah musuh senyap. Musuh senyap yang kita tak nampak. Dan ianya boleh menyerang kita pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Jadi berhati-hatilah. Penjarakan sosial, memakai topeng mulut dan hidung dan membersih tangan mestilah terus diamalkan sehinggalah kita berjaya menemui vaksin untuk virus ini. Menurut pandangan pakar perubatan, proses untuk menghasilkan vaksin ini biasanya mengambil masa yang agak lama, iaitu antara 12 hingga 12 bulan lagi. Saya telah berhubung dengan beberapa pemimpin negara luar dan dimaklumkan ujian-ujian klinikal sedang giat dilaksanakan untuk menghasilkan vaksin bagi virus ini. Saya berharap vaksin ini akan dapat dihasilkan seberapa segera supaya kita boleh bebas daripada ancaman COVID-19 dengan secepat mungkin. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, walaupun kita telah mencapai banyak perkembangan positif dalam usaha memerangi wabak COVID-19 ini, usaha kita masih belum berjaya sepenuhnya. Langkah-langkah masih perlu diambil untuk memerangi wabak ini. Dari segi pandangan umum juga, saya dapati rata-rata rakyat mahukan supaya kerajaan terus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memerangi wabak ini. Justru atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Ini bermakna semua peraturan dan SOP yang dilaksanakan sepanjang tempoh PKPB pada masa ini akan kekal berkuat kuasa sehingga 9 Jun 2020. Sebarang perubahan mengenai peraturan, SOP ataupun senarai sektor yang dibenarkan beroperasi akan dimaklumkan daripada masa ke semasa. Dalam tempoh ini ada beberapa perayaan utama yang lazimnya akan melibatkan pergerakan orang ramai, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Jadi saya nak mengingatkan saudara-saudari tentang larangan pergerakan antara negeri yang masih berkuat kuasa dalam tempoh ini. Ini bermakna, minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik berhari raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Bila keadaan kembali pulih sedikit masa lagi, saudara-saudari bolehlah balik ke kampung halaman menziarahi ibu bapa dan sanak saudara. Stesen-stesen TV dan radio bolehlah mainkan lagu Dendang Perantau sekali sekala. Kalau dimainkan selalu, saya pun berasa sayu juga. Mainkanlah lagu-lagu hari raya yang boleh menceriakan suasana.